itu pun sempat untuk beberapa surah saja, bukan semua lagi. Dan banyak lagi yang perlu ditafsir, dipelajari. Lalu bila turun ayat ini, Al-Ankabut surah 29 ayat 60, maka para sahabat ni mereka juga berhijrah. Allah menyebut, dan berapa banyak binatang yang melata tidak mampu mengurus rezeki mereka. Tetapi akulah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Aku dengar, aku tahu. Tuhan tahu tuan-tuan. Susah bimbanglah bab rezeki. Syekh Abdul Rahman Sa'di ni tafsir dia tebal ni ya tuan-tuan. Ringkas, padat. Oh, uraian memang jelas. Tak ada nak pusing-pusing, straight to the point. Dia bahas tuan-tuan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah 7 Al-A'raf ayat 96. Kalaulah penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, Allah buka segala pintu-pintu keberkatan, turun daripada langit, keluar daripada bumi. Apa dia tuan-tuan dia tafsir? Kalau kita beriman, ikut Quran, maknanya kita tak perlu bersusah payah. Rezeki akan datang melimpah ruah. Saya dengar orang bagi tahu, betul atau tidak tak tahu, Kuwait ni setiap tahun hari raya, rajanya akan bagi setiap keluarga yang ada keluarga 5,000 seorang. Berapa ramai rakyat ni? Melimpah ruah rezeki. Kita tak katalah Kuwait negara Islam, tapi contoh yang kata rezeki tanpa susah payah. Kenapa? Kita tak yakin. Waman asdaqu minallahi haditha, An-Nisa ayat 87. Dan cakap-cakap siapa yang benar pada perkataan aku? Tuhan kata dia nak bagi limpah rezeki, melimpah ruah, turun daripada langit, keluar daripada bumi, keberkatan. Tapi ingat tuan-tuan, Syekh Rahman Sa'di tafsir, walakin kadzabu, bila kita mendustakan kebenaran Allah, tak mau kepada Islam, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, aku siksa mereka kerana perbuatan mereka. Apa dia tuan-tuan? Hari ini menjadi kenyataan. Apa yang dia tafsir? Maka lahirlah penyakit-penyakit yang tidak ada ubat. Betul atau tidak? Ada. Dulu mana pernah dengar sesama burung? Burung pun sesama. Nah, macam-macam penyakit yang sebelum ni kita tak pernah dengar. Ulama ada bahas tuan-tuan, penyakit-penyakit akan meremuk. Syekh Abdul Majid Zindani berjaya menemui penawar bagi penyakit AIDS. Setelah dia di blacklisted kan, disenarai hitam sebagai pengganas, akhirnya Amerika pernah formula dia bagaimana nak mengubati penyakit AIDS. Dia kata sorry. Tapi yang saya sedih tuan-tuan, saya nak sebut sebab saya ingat ada seorang bekas pelajar Yaman, saya difahamkan, dia belajar untuk seketika saja. Sekembali beliau di bumi Malaysia, beliau telah diwawancara oleh The Star. Saya tak baca, tapi orang bagi tahu. Dalam wawancara tersebut dia menyebut Jamiatul Iman, Universiti Al-Iman yang diasaskan oleh Syekh Abdul Majid ini adalah sarang pengganas. Ini ustaz ni biadab ni. Aku jumpa memang aku nak belasah dia cukup. Jangan fitnah. Sehingga kan bapa mertua sahabat saya yang dulu sekarang ni masih buat MA di universiti tersebut telefon. Betulkah universiti awak ni sarang pengganas? Siapa kata? Di dalam The Star wawancara dengan imam. Saya tak mau sebut imam mana, tapi insya-Allah kalau dia anak lelaki dia jumpa saya bila-bila masa. Jangan biadab. Apa nak cari populariti kan? Kenapa nak memburuk-burukkan tempat orang belajar agama? Yang betul-betul penyangak yang ada dalam Malaysia kamu tak boleh sentuh. Ustaz ni perlu ditembak tuan-tuan, naik ke bulan. Bila dia turun baru dia pangkal bulan. Campaign sikit. Macam tak suka kan? Tak suka balik. Bulan. Bab rezeki jangan bimbang. Kalau kita meyakini makhluk boleh menentukan rezeki kita, syirik. Sebahagian daripada sifat rububiyah kita telah beri kepada makhluk. Na'udzubillah. Yang kedua, sifat uluhiyah. Apa dia sifat uluhiyah? Saya ambil Syekh Saleh Fauzan, ulama yang masih hidup sehingga hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dalam buku penulisan beliau,
Sifat uluhiyah ialah Allah itu berhak disembah dan dipatuhi segala perintah-perintah. Perintah ini umum: sembahyang, puasa, zakat, haji. Sesiapa yang mengingkari, tidak wajib solat, terkeluar daripada Islam. Begitu juga puasa, zakat, haji. Termasuklah yang tadi, sesiapa yang tidak yakin, menyatakan tidak wajib melaksanakan undang-undang Islam, sama juga terkeluar pada Islam. Karena ini kewajipan kita mematuhi, melaksanakan apa yang Allah perintah dalam Quran. Bukan solat, puasa, zakat, haji semata-mata, tetapi hudud, qisas dan ta'zim. Saya baca depan Syekh Muhammad Ismail Amrani. Afwan ya Syekh, as'alukum hal hadha hadis sahih? Faham lalu? Minta maaf Syekh, jumpa dia tengah jalan. Nak tanya Tuan Syekh, adakah hadis ini sahih? Qulli, katakan kepadaku, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Saya kata, dia dengar sahih. Mana ada orang boleh macam tu Pak Di? Di Malaysia tak ada. La yujad, tak ada. Ataupun mafi, tak ada. Aywa, pandai bicara. Memang di sana ada perkataan aywa. Tak ada. Nanti saya balik rujuk dulu. Janganlah marah kat ustaz. Takbiran ni selama ni. Yang bermaksud, dan apabila pemimpin satu kaum, dengar baik-baik, enggan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pilihan, maka ketika itu Allah kata, Allah jadikan kehidupan mereka hidup dalam kesengsaraan, ditimpa masalah demi masalah yang tidak putus-putus. Hari ini betul tak Haji? Kehidupan kita porak-poranda dengan masalah ragut, rogot, rompak, colek setiap hari, saban hari ada kes pembunuhan, betul atau tidak? Semalam sampai dah berbulan. Giliran siapa pula selepas ni? Next, siapa pula nak kena bunuh? Ini Nabi bagi tahu. Hadis sahih Ibnu Majah. Muhaddis di Malaysia tak standing dengan Syekh Muhammad Ismail Amrani. Dia 60 tahun dah ajar hadis, tuan-tuan. Saya bersyukur dapat bertemu dengan beliau. Saya tidak menyatakan beliau itu perfect 100%, tidak. Manusia semua ada kelemahan. Tapi di segi ingatan hadis, boleh tahqiq hadis ni sahih atau tidak, itu memang kemampuan dia. Itu memang bidang ilmu dia. Tengok. Ataupun setengah-setengah muhaddisin mensyarahkan hadis yang mulia tadi. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan jadikan di kalangan mereka ba'sahum bainahum, apa dia? Peperangan saudara meletus di kalangan mereka. Satu kumpulan tak undang-undang Islam, satu kumpulan tak ada. Dia khawatiri berlaku peperangan saudara. Ataupun cara yang kedua, makna hidup dalam kesengsaraan. Sengsara tuan-tuan. Nah, kalau di Selangor, Kuala Lumpur, kalau bawah 1,500 adalah paras kemiskinan. Kalau pendapatan bawah 1,500. Sewa rumah dekat 500. Nak makan lagi. Allah tuan-tuan, tak sedar lagi, tolak Islam lagi. Kita bukan tolak Islam, ustaz ni laju sangat. Saya kereta Mercedes. Mercedes mana ada pandu pelan-pelan, kancil boleh lah. Ini start engine, boom, zoom, pick up, nya. Nah, ustaz ni perlu 2 kancil. Itu pun tayar kurangin tu yang macam pondang tu. Nak cakap kebenaran pun takut, atau komen pula orang. Boleh Pak Haji? Puas hati dengan ni? Tuan-tuan puas hati? Nampak puas hati lah yang nak kena aku. Ingat hadis riwayat Ibnu Majah tadi. Bila pemimpin menolak Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah perundangan utama, tidak mau menjadikan pilihan undang-undang yang termaktub dalam Al-Quran, tidak mau dijadikan dasar perlembagaan kita, maka tunggulah. Sama ada hidup dalam kesengsaraan atau berlaku peperangan saudara. Saya dipahamkan Yaman, lembagaan mereka
Al-Quran As-Sunnah di tempat teratas. Rujukan utama Al-Quran As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa surah 4 ayat 59. Tidakkah Allah berfirman, apabila kamu bertelingkah berselisih pendapat, maka kembalilah, rujuklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya kamu beriman kepada aku dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Allah janji kesudahan yang elok, natijah yang terbaik apabila kita kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mentadbir kehidupan kita. Inilah yang disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa dia tanggungjawab khalifah, tuan-tuan? Buka tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau Jawi muka surat 13, kalau Rumi muka surat 16. Apa maksud dia khalifah? Khalifah orang yang dipertanggungjawab untuk mentadbir kehidupan manusia di atas muka bumi berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Tengok, wahyu dan syariat Allah lah sepatutnya yang mentadbir kehidupan kita, bukan undang-undang ciptaan manusia. Dikhawatiri apabila kita menolak undang-undang Allah, kita telah memberi satu bahagian daripada sifat uluhiyah, maka syirik sudah berlaku. Syirik melanda keimanan kita yang menyebabkan akidah kita rosak, keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Jadi saya rasa cukuplah malam. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Walillah. Ada apa ini? Jadi tuan-tuan yang lupa ini bahasa satu minit aja. Yang pentingnya hijau ni pakai ini insya-Allah. Siapa-siapa nak bagi zakat kepada pelajar Mesir boleh. Dia nak balik ni, nak cari 2,000. Nak bagi hutang dulu pun boleh. Saya on behalf saja. InsyaAllah saya akan buktikan akaun siapa yang saya masuk. Semua kita buat secara terperinci insyaAllah. Okay.